Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid darain amin. Salatul witri, iaitu salat sunat dengan bilangan ganjil, yang amat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan di waktu malam. Jadi salat witir ni, witir itu mana ganjil, yang sangat digalakkan, iaitu dihukumkan oleh ulama sebagai sunnatun muakkadah. Sunat muakkad, dia ada dua sunat, sunat muakkad dan juga sunat biasa. Sunat muakkad iaitu sunat yang makruh kita meninggalkannya dengan sengaja, dikerjakan di waktu malam, di awal malam atau di hujungnya bagi yang bangun tahajud. Mana awal malam iaitu sebelum tidur, sebelum dia tidur. Kalau di hujung malam iaitu setelah dia bangun daripada tidur, dia bangun tahajud. Dalil dan fadilat. Hadis daripada Kharijah bin Huzaifah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha amadakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am al-witr ja'alahu Allahu lakum fima baina salatil isya ila an yatlu'al fajr. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberi tambahan pahala kepada kamu dengan satu salat. Makna memberi tambahan pahala maknanya melebihi daripada yang fardu. Yang fardu, mana Allah Ta'ala memberikan kepada kamu satu ibadat untuk kamu menambahkan pahala, itu maksudnya. Iaitu dengan satu salat yang lebih baik dari bagi kamu dari unta merah. Unta merah, iaitu harta yang paling bernilai bagi orang Arab, lebih daripada emas lagi. Kalau orang Arab dulu, kalau suruh dia pilih unta dengan emas, dia akan pilih emas. Dia akan pilih unta merah, unta yang paling bernilai, iaitu salat witir. Salat witir, dia menjadikan salat itu untuk kamu pada waktu dari selepas isyak hinggalah terbitnya fajar. Sehinggalah terbitnya fajar, iaitu masuknya waktu subuh. Pilihlah mana-mana waktu, asalkan selepas isyak. Selepas maghrib pun tak boleh, kecuali kalau orang yang musafir. Orang yang musafir, dalam musafir, waktu isyak adalah maghrib, waktu maghrib adalah isyak. Sebagai contoh, contoh bersekalian musafir buat jamak takdim. Yang buat jamak takdim, kita jamak takdim maghrib dulu, selepas itu sembahyang isyak. Oleh kerana kita dah sembahyang isyak, dengan sebab kita boleh jamak, maka selepas itu boleh sembahyang witir. Boleh sembahyang witir. Boleh sembahyang witir. Hukumnya sunat muakkad, makruh meninggalkannya dengan sengaja. Kenapa jadi sunat muakkad? Di antaranya para ulama akan menghukumkan suatu sunat itu muakkad, iaitu sangat-sangat digalakkan untuk menjaganya, dan makruh meninggalkannya dengan sengaja. Di antara faktornya ialah kerana Nabi tak pernah tinggal. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Hatta ketika musafir pun diceritakan oleh sahabat, Nabi tak turun daripada kenderaan kerana dia meneruskan perjalanan, dia sembahyang atas keldai dia. Sampai teratulah nak cerita kata witir ni sangat-sangat dijaga oleh Nabi SAW. Sehingga kan dia tak boleh berhenti, tak sempat berhenti pun, dia tetap akan sembahyang witir ni. Iaitu atas kenderaan dia, atas unta ataupun atas keldai dia. Waktunya, mula waktunya selepas salat isyak, berakhir dengan masuk waktu subuh. Bagi yang ingin bangun tahajud, sunat menangguhkan salat witir ke hujung malam, iaitu melakukannya selepas tahajud. Itu sunatlah. Kalau tuan-tuan memang biasa bangun tahajud, yang terbaiknya adalah buat witir ni hujung sekali, yang sebagai penutup. Bagi yang tidak ingin bangun tahajud, sunat lakukannya di awal malam sebelum tidur.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pesan kepadanya 3 ibadat. 2 rakaat sembahyang duha, puasa 3 hari setiap bulan dan salat witir sebelum tidur. Itu Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Buatlah sembahyang witir sebelum tidur. Nabi pernah tanya Sayyidina Abu Bakar, "Kamu wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila kamu buat witir?" Abu Bakar kata, "Sebelum tidur." Kemudian Nabi tanya pula Umar, "Umar, kamu pula bila?" Umar kata, "Saya lepas tidur, bangun tahajud nanti." Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata, "Kamu ni orang yang berhati-hati." Sebab dia bimbang, takut tak bangun. Umar pula, "Kamu ni orang yang kuat." Maknanya Umar ni dia memang dia berasa dia kukuh mana pun dia tak bimbang, dia kukuh mana pun dia rasa dia akan bangkit. Umar ni Sayyidina Abu Bakar ni dia takut tak bangkit, sebab tu dia buat siap-siap. Kita Abu Bakar pun tak, Umar pun tak. Berhati-hati pun tak, kuat pun tak. Maknanya tunggu Ramadan baru kita buat witir. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berazamlah untuk kita buat witir. Dan kita sebut dah sebelum ni, kita lepas sembahyang isyak saja, sembahyang sunat lepas isyak terus buat witir. Senang ternyata balik. Sebab kadang-kadang balik di rumah tu dia jadi kod lain. Kod ni lah dipanggil, semangat tu dia hilang. Boleh minta maksudnya. Jadi kalaulah kata kita sebut sembahyang witir ni boleh buat sebelum tidur. Kalau kita bangkit malam tu macam mana? Buat saja tahajud, witir tak payah buat dah. Witir tak payah buat dah, kerana kita dah buat dah witir. Kata Nabi dalam hadis, la witrana fi lailatin, tidak ada 2 witir pada satu malam. Jadi kalau kita dah buat awal, atas andaian mungkin kita tak nak bangun, tapi tiba-tiba malam tu kita terjaga awal nak bangunlah pula, sembahyang tahajud saja. Sembahyang saja tahajud. Selepas itu tak payah dah sembahyang witir, kerana kita telah pun melakukan witir. Kata Nabi SAW, tidak ada 2 witir pada satu malam. Bilangan rakaat paling pendek 1 rakaat. Paling pendek 1 rakaat. Makna boleh buat lah. Boleh buat 1 rakaat. Tapi nota kaki bawah tu, namun makruh berpada dengan 1 rakaat secara berterusan tanpa sebarang keuzuran. Kalau sampai tiap-tiap malam buat 1, tu nampak sangat kata penyegat. Itu kata ulama makruh berterusan. Tapi sekali-sekala tak apa. Contoh macam malam kita letih sangat tu, buat 1. Buat 1 daripada tak ada langsung, biarlah bagi ada juga. Rakaat yang sempurna bermula dari 3. 1 tu kira ada dah, sah dah. Tapi nak ambil kesempurnaan itu dia mula daripada 3. Paling panjang 11 rakaat. Jangan duk buat lebih pula. Takat 11 je atas niat witir. Kalau tuan-tuan rajin lagi selepas tu, sembahyang lain lah. Tahajud, sembahyang taubat, sembahyang sebagainya lagi lah. Sebab tu orang dulu satu hari 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat. Dia buat. Jadi dia dipanggil sunat mutlak, dia panggil. Sunat yang tak bernama. Sunat yang kita niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Lepas zuhur kita sembahyang sunat lepas zuhur. Berapa rakaat? 2 atau 4. Lepas tu teringin nak sembahyang lagi. Sembahyanglah, tak ada masalah, dia panggil sembahyang sunat mutlak. Sebab waktu tu waktu boleh sembahyang. Jangan lepas asar saja, dan juga lepas subuh sehingga terbit matahari. Waktu tak boleh sembahyang. Jadi waktu di antara zuhur, di antara dipanggil subuh dengan lepas sembahyang subuh tak boleh sembahyang, terbit matahari. Lepas terbit matahari tu boleh sembahyang. Duha 8 rakaat saja. Lepas buat duha tu teringin nak sembahyang lagi, sembahyang sunat mutlak. Niat macam mana? Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Itu dipanggil mutlak. Tak payah sebut sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Kerana mutlak tu maknanya bebas. Tak bernama dia panggil. Tapi selagi mana tak cukup 8 rakaat duha, jangan buat mutlak, rugi. Yang buat duha, sembahyang sunat duha dia pahala lagi banyak, lagi besar daripada sunat mutlak. Jadi selepas 8 rakaat teringin nak sembahyang lagi, masa ada lagi,
Buatlah sembahyang sunat mutlak pula. Saja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Duha boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat, boleh 4 rakaat sekaligus boleh. Saja aku sembahyang duha 4 rakaat kerana Allah. Tapi yang afdalnya buat 2-2. Yang buat 2-2 rakaat itu lagi afdal, menurut mazhab Syafi'i. Termasuk sembahyang malam. Buat 2-2 rakaat. Tapi witir ni kalau ikut sunnah Nabi ni, Nabi pernah buat 3 sekaligus, 5 sekaligus, 7 sekaligus. Terpulang pada kita lah. Ya. Ada apa ni? Ya, 3 sekaligus pernah, 5 sekaligus pun pernah. Ya, 11 sekaligus pun boleh. Boleh 11 sekaligus. 11 rakaat sekaligus. Ya. 1 salam. Saja aku sembahyang witir 11 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang witir 11 rakaat kerana Allah. Lepas 1 bangkit. Tahiyat ujung rakaat 10 dan juga ujung rakaat 11. Ataupun 1 tahiyat saja, ujung sekali. Macam kita selalu buat sinilah, 3 rakaat, 1 salam, 1 tahiyat saja. Ya. Kalau buat 3 rakaat, paling baik 1 tahiyat saja. Kerana Nabi larang kita bagi menyamakan dengan maghrib. Kalau buat 2 tahiyat, dia nak sama macam maghrib. Jadi 1 tahiyat saja. Ya. Tunggu Ustaz, jangan tanya lagi, ada ujung tu, ada berapa rakaat ni. Okey, kaifiatnya hendak dilakukan dengan niat solat witir. Di ujung tu ada. Kaifiat niat ada, insya-Allah. Bagi yang ini melakukannya lebih dari 1 rakaat, iaitu 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan sebagainya, ada 2 kaifiat. Yang pertama wasal, iaitu sambung, iaitu menyambung rakaat terakhir dengan rakaat sebelum, iaitu sebagai solat maghrib. Mana 3 sekaligus. Saja aku sembahyang witir 3 rakaat kerana Allah. Kalau nak buat 5, saja aku sembahyang witir 5 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasal. Fasal, memisahkan, iaitu memisahkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Ya, contoh kita buat 3, buat 2 dulu, saja aku sembahyang witir, saja aku sembahyang 2 rakaat daripada witir, ya, kerana Allah. Lepas tu bagi salam, lepas bagi salam bangkit pula 1 lagi, saja aku sembahyang witir 1 rakaat kerana Allah Taala. Bagi yang melakukan wasal, yakni sambung 1 salam, boleh dengan 1 tasyahud, iaitu di rakaat akhir saja, dan boleh dengan 2 tasyahud, iaitu pada rakaat akhir dan rakaat sebelum. Ya, Namun paling afdal ialah sekali tasyahud saja agar tidak menyamai salat maghrib, jadi terutama sekali yang 3 rakaat lah. Kerana terdapat tegahan daripada Nabi menyamakan witir dengan salat maghrib. Jadi kalau tuan-tuan buat 3, buat 1 syahadah saja. Mana 1 tahiyat saja. Buat 3 ni. Bacaan ayat atau surah. Selepas Al-Fatihah boleh membaca apa saja ayat atau surah dari Al-Quran. Namun dalam 3 rakaat terakhir disunatkan membaca. Dalam rakaat yang pertama surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua surah Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas sahaja atau beserta Al-Falaq dan Nas. Dua-dua tu ada nas Nabi. Ada setengah orang dia marah dekat imam, apalah segan, dia kata baca qul huwallah saja, tak baca qul huwallahu nas. Ada hadis Nabi baca qul huwallah saja, ada hadis baca qul huwallah saja, tidak baca qul huwallahu nas. Dan ada hadis qul huwallah qul huwallahu nas. Jadi kita sangka baiklah dengan ustaz kita jadi imam. Maknanya atas andaian, makna dia ambil 1 hadis. Jangan kata dia penigaan pula. Lagi dia tak mahu jadi imam lah. Jadi maknanya boleh dua-dua tu. Ya, rakaat yang ujung lah, rakaat yang ketiga, yang ketiga ujung. Macam mana nak niat dia? Salat witir 1 rakaat. Niat dia, lafaz niat dia, niat dengan hati dan berselian. Ini lafaz niat. Lafaz niat dalam mazhab kita Syafi'i sunat. Dalam mazhab lain tak perlu.
yang kata mereka tak disunatkan. Direct dengan hati saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunat. Nah, bila masa nak lafaz ni sebelum angkat takbir. Sebelum angkat takbir. Saja usalli sunnatul witri raka'atan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang salat witir, saja aku mengerjakan salat witir, ataupun saja aku sembahyang witir. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Baru angkat takbir. Niat dulu, mulut sebut dulu. Kalau nak sebut lah, tak mau sebut pun tak apa, sunat. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Jangan waktu Allahu Akbar tu tak hadir pula niat tu. Kerana kita dalam mazhab Syafi'i, yang satu sunat, yang satu rukun. Yang rukun tu ketika takbir tu. Kecuali kalau tuan-tuan rasa agak susah nak ikut mazhab Syafi'i, nak muqaranah dia panggil. Saya ni ustaz kalau duduk main muqaranah itu, duduk main takbir, lepas tu nak hadir niat pakai dak dah. Saya jenis wahwas dia panggil. Saya jenis wahwas contohnya. Itu ada jenis wahwas ni, orang lain dah rokok, dia duk tak habis lagi. Duk Allahu Akbar. Orang tanya awak yang ni tak niat tak masuk. Jadi tuan-tuan bersekalian ikut mazhab dia panggil lain ni, mazhab Imam Ahmad dan sebagainya. Boleh niat sebelum takbir. Maknanya lafaz tadi tu dikira dah. Sebelum takbir tu dah hadir niat dah nak buat apa, sembahyang apa, fardu yang mana satu, zuhur. Jadi imam jadi makmum. Kalau duduk belakang tu memang sah lah jadi makmum. Jadi sebelum takbir tu dah kira dah, aci dah yang tu. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i tak aci. Dia mesti dengan takbir. Mula daripada A dan mesti niat itu selesai sebelum bar. Jadi bagi orang yang dia tak ada masalah, dia tak ada gangguan apa-apa hati dia ni, pakailah mazhab Syafi'i. Tapi kalau masalah dia susah, abaikan mazhab Syafi'i itu. Pegang mazhab yang kata sebelum angkat takbir tu boleh dah. Ada aci dah, dikira dah tu. Tapi jangan tuan-tuan niat siap-siap di rumah. Yang di rumah tu bukan niat. Dia panggil azam. Niat dia panggil azam. Niat ni pada ketika dah berdiri dah menghadap kiblat dah, duduk di saf dah kalau semua berjamaah, itu baru dikira. Dan dalam mazhab Syafi'i mesti ketika takbir Allahu Akbar hadir niat. Ataupun kalau susah tuan-tuan ada penyakit was-was, ambil saja pendapat daripada ulama yang lain yang mana sudah dikira dia panggil niat yang hadir. Walaupun sebelum kita menyebut Allahu Akbar, sedikit sebelum itu pun dah kira dah. Itu tuan-tuan sekalian, berbezanya pandangan ulama itu adalah rahmat untuk umat. Rahmat untuk umat. Bagi salat witir 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Kita mula nak niat macam mana 1 salam dulu. Usolli sunnatal witri 3 rakaat lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan salat witir 3 rakaat. Saja aku mengerjakan salat sunat witir 3 rakaat kerana Allah. Boleh tuan sekalian kalau nak buat 3 rakaat 1 salam. Saja aku sembahyang sunat witir, ataupun saja aku mengerjakan salat sunat witir 3 rakaat kerana Allah. Kalau 2 salam pula, salat witir 3 rakaat 2 salam. Macam mana niat dia? Mula-mula tunaikan 2 rakaat dengan niat. Usalli sunnatan minal witri raka'atain lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan 2 rakaat dari salat sunat witir kerana Allah. Jangan lafaz saja aku sembahyang witir 2 rakaat kerana Allah, kena 2 tu bukan witir. 2 tu bukan witir. Sebab witir ni ganjil. Sebab tu kena sebut saja aku sembahyang 2 rakaat dari witir. 2 rakaat dari, makna selepas lagi tu nak tambah 1 lagi. Yang tu. Tapi tuan-tuan jangan bimbanglah. Ustaz, macam mana kami duk buat selama ni? Kami tak niat macam ni pun. Ni lafaz saja. Lafaz dia. Lafaz ni sunat. Kalau tersilap kat lafaz ni, dia tak ada apa-apa. Yang penting hati kita. Dan sedia maklum tuan-tuan sekalian, kalau dah tuan-tuan dah, imam dah, abang dah, kita akan buat 2-1. Jadi tuan-tuan sedia maklum dah, hati kita sedia tahu dah bahawasanya yang kita buat itu ialah 2 daripada 3. Memang sedia maklum. Walaupun mulut kita kadang-kadang
sebut lain. Mulut kita sebut apa? Saja aku sembahyang 2 rakaat. Sembahyang aku sembahyang solat witir 2 rakaat kerana Allah. Walaupun sebut 2 rakaat, dia tak sebut 2 rakaat daripada, tapi hati kita tahu sebab sehari kita nak buat satu lagi. Masa dia maklumlah 2 daripada 3. Dan lagi pun tuan-tuan sekalian, yang nak hisap kita di akhirat ni Allah Taala. Nah, dia tahu hati dia tu macam mana. Dan satu lagi, para ahli ulama kita sendiri menyebutkan bahawa dalam masalah fiqh ni dia ada faktor kejahilan tu dimaafkan. Kalau benda-benda yang rumit dia panggil. Jangan bimbanglah, tak hidup balik duduk melengung pula di rumah. Jangan bimbang. Yang tak dimaafkan tu ustaz. Sebab dia mengaji, orang suruh hantar mengaji rajin-rajin. Dia tak boleh. Tak ada alasan jahil. Tapi macam orang biasa, orang awam ni ada alasan dia panggil. Diterima insya-Allah. Allah Taala maafkan. Sebagai contoh, banyak berlaku misalnya, banyak berlaku. Kalau imam silap, contoh katalah, saya nak tanya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jawab, tengok erti ke tak erti. Kalau imam silap, katalah dia silap rakaat, dia silap rakaat, dia terlupa rakaat. Kemudian setelah sama silap rakaat ke, ataupun kita kata bagi kita mazhab Imam Syafi'i ini sunat kita kunut. Dia tertinggal kunut kata dia. Dia tertinggal kunut. Dan juga kesilapan-kesilapan lain yang kita kata ia menuntut sujud sahwi. Yang menuntut sujud sahwi. Jadi bila di hujung sebelum dia bagi salam, dia sujud sahwi. Kita tak silap apa pun. Kita tak silap rakaat, dia yang silap rakaat. Bila dia sujud sahwi, kita makmum yang tak silap ni nak kena sujud sahwi ke tak? Yang silap dia, yang kita tak silap. Nak kena sujud sahwi ke tak? Ada yang jawab kena. Hak lain tak jawab ni. Kau ambil kat dia ya. Dia sabar suruh silap. Kamu sujudlah seorang-seorang. Ya. Jadi kata ahli ulama kita, wajib kalau imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Apa jadi kalau makmum tak sujud sahwi? Batal sembahyang makmum. Batal sembahyang makmum. Kecuali kalau makmum jahil, dimaafkan. Mana pernah berlaku tuan-tuan sekalian, pernah jadi imam silap, kita sujud sahwi, di belakang tu separuh sujud, separuh tak sujud. Jadi menunjukkan bahawa dalam masyarakat kita ada yang tak tahu hukum ni. Yang tahu tu dia sujud lah, yang tak tahu tu dia confuse, nak sujud ke tak, sujud ke tak. Sebab dia tak silap apa pun. Dia tak silap. Dia tak silap. Ada sengaja tak sujud lah. Jadi dalam masalah ni kata ulama, kalaulah dia tak sujud, walaupun hukum kata kalau imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Tapi kalau kita tanya dia, awak tak sujud tadi? Dia kata saya duk ingat kata saya tak biasa sujud lah, saya tak silap apa. Kita kena beritahu dia lah. Dari segi hukum, kalau imam sujud sahwi, wajib makmum turut sujud sahwi. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu kata Nabi SAW dilantik untuk kamu ikut. Bila dia sujud sahwi, kamu pun kena sujud sahwi. Boleh tapi kalau tak sujud, tidaklah batal sembahyang kalau dia tak tahu. Sebab ni dia masuk dalam hukum-hukum yang dipanggil rumit. Benda-benda yang jarang berlaku. Tapi kalau dia tak sembahyang, contoh orang kata awak tak sembahyang, saya tak tahulah pula kata sembahyang wajib. Tak diterima. Yang tu semua orang tahu. Kata sembahyang tu adalah fardu. Okey, itu selesai. Kebanyakan tuan-tuan kita kata tahulah, kalau imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Tapi kalau imam tak sujud sahwi, dia sepatut sujud sahwi, dia tak sujud sahwi.
Boleh tak kita sujud sahwi? Tu pun nampak kata tak tahu lagi lah. Tak apa, tak ada masalah. Boleh sujud sahwi kalau kita nak pahala. Boleh sujud sahwi. Sebab bila imam dah bagi salam, kita dengan dia dah habis. Dan dia tak mau ambil pahala, tak apa. Tapi kita nak ambil pahala, kita boleh sujud sahwi. Maknanya sebab tujuan sujud sahwi itu ialah untuk menampung kekurangan dalam solat tadi ni. Kekurangan dalam sembahyang tadi ni. Sebagai contohnya, imam dia terlupa kunut. Kita mazhab Syafi'i, dia terlupa kunut, patut dia sujud sahwi. Tiba-tiba dia bagi salam, tak sujud sahwi. Sayanglah. Sujud sahwi itulah yang menampung kunut tadi. Jadi kita sujud sahwi. Ambil pahala. Sujud sahwi. Dia tak mau sujud sahwi. Tak ada masalah. Kemudian tuan-tuan bertanya, ni di masjid kita kan tak ada kunut pagi-pagi. Boleh tak Ustaz kalau saya nak sujud sahwi? Jawapan dia boleh. Boleh. Kerana kita, tapi orang nampak pelik lah. Orang nampak macam kita ni nak lawan dia panggil. Nak lawan siapa? Tak tahulah lawan siapa. Tapi dari segi hukum, kalau tuan-tuan nak sujud, nak ambil pahala, boleh. Makna boleh tampung balik tadi yang kunut yang tak dibaca tadi. Kan dalam mazhab Syafi'i, kunut ni dia masuk dalam sunat ab'ad. Dia panggil sunat besar lah. Sunat yang mana kalau kita tinggalkan sama ada dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, sunat kita tampung dengan sujud sahwi. Yang mana tu? Dia kalau dia doa tu, doa kunut Allahumma hdini fi man hadait, itu memang ada hadis riwayat daripada Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Kunut tu. Cuma di sana tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia ada kunut lain, tapi orang Melayu dia tak pernah baca. Ini ada kunut lain yang hadis daripada Nabi SAW. Itu yang kedua. Jadi boleh kita nak baca bagaimana kita biasa baca, itu pun ada hadis warid daripada hadis daripada Sayyidina Hasan bin Ali, dan ada di sana kunut Sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dan sebenarnya kata ulama, kunut ini boleh baca dengan apa saja doa sebenarnya. Sudah dikira dia panggil kunut. Dan mesti tutup. Mesti mula dengan doa, kemudian tutup dengan selawat. Itu syarat dia. Tuan-tuan macam tuan-tuan tak mau baca Allahumma hdini fi man hadait, ma'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, itu waktu tu tuan-tuan nak baca. Contoh macam orang Arab dia selalu baca doa lah, kadang-kadang panjang je lah. Tapi tuan-tuan kena ingat satu, dalam mazhab Syafi'i, i'tidal itu rukun pendek, tak boleh panjang. Dia boleh bawa pada batas sembahyang. Tapi mazhab lain macam di Mekah, Madinah tu, dia bukan mazhab Syafi'i. Dan dia tak, maknanya dia boleh panjang situ. Tak ada masalah. Tapi dalam mazhab kita dia tak boleh panjang. Dia boleh setakat kunut tu tambah sikit dengan kadar Fatihah, setakat tu je. Panjang tu saja. Lebih kunut lah ni lebih kurang kadar Fatihah lah. Tambah sekali ganda lagi daripada tu. Setakat tu saja. Tak boleh panjang berjela. Batal, boleh bawa pada batal sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan nak doa lah, contohlah kita kata doa nak bagi sihat contohnya. Waktu kunut tu tuan-tuan baca Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Kemudian mesti tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka dia jadi kunut. Dia jadi kunut. Cuma masalahnya orang Melayu ni, dia doa ni dulu kini semalamanya dia setia sungguh dengan doa yang dia biasa baca tu. Sama ada kunut pun yang tu, doa iftitah pun yang tu. Padahal doa iftitah ni ada banyak lagi doa iftitah yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta, banyak lagi Nabi baca. Tapi kita biasa dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Tak apalah, tak ada masalah. Sebab kalau kita suruh banyak-banyak, dia tak baca terus. Sebab dia pun nak apa yang baru pun susah dan sebagainya. Boleh
Jadi tuan-tuan faham tu makna kunut tu. Kunut ialah doa. Doa yang dibaca ketika berdiri. Itu makna kunut. Kunut ialah doa yang dibaca pada ketika berdiri. Kalau ikut mazhab lain daripada Syafi'i, sepanjang tahun boleh baca kunut waktu witir. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut ni dibaca ketika dalam bulan Ramadan pada separuh yang kedua Ramadan. Tapi ada mazhab, kalau tak silap dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kunut sepanjang tahun, tiap-tiap malam dalam sembahyang witir boleh baca kunut, iaitu rakaat yang terakhir. Tu. Kita tutup sikit ni. Ada satu lagi tajuk kita tu, bacaan dan doa selepas solat witir. Ya. Baca kunut situlah dipanggil rakaat yang terakhir. Kunut dibaca rakaat yang terakhir. Disunatkan selepas solat witir membaca bacaan berikut disambil zikir-zikir selepas solat yang lain. Kita baca sama-sama. Lepas witir tu, terus tuan-tuan baca ni. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maksud dia Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Suci. 3 kali ni berulang. Setelah itu sunat baca doa berikut lagi. Allahumma inni, sama-sama. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi ni'amaka wa la thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari ditimpa kemurkaan-Mu, dengan kemaafanmu dari balasanmu, aku berlindung denganmu darimu. Mana aku berlindung dari azabmu, dari kemurkaanmu, pembalasmu. Aku berlindung denganmu, mana dengan pertolonganmu daripada azabmu, dari penyakit yang kamu takdirkan. Tidak terhitung olehku nikmat-nikmatmu dan pujian ke atasmu. Kamu ya Allah adalah sebagaimana pujianmu atas dirimu sendiri. Mana seolah kita kata, ya Allah, kalau aku nak puji ni memang tak laratlah nak puji. Banyak sangat jasamu dan kebaikan engkau ya Allah. Engkau sajalah yang layak untuk memuji dirimu. Jadi alhamdulillah tuan sekalian, selesai kita solat witir malam ni. Minggu depan solat rawatib. Solat rawatib insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.